Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana telah menemukan kita lagi dalam perbincangan. Kali ini perbincangan kita adalah bertajuk fiqh taharah. So, saya nak Atira boleh terangkan secara terperinci tentang pengertian taharah ini dan kepentingan Islam terhadap taharah. Okay, terima kasih Adan atas soalan yang diberikan. Okay, nama saya Nak Atira binti Muhammad Azman dari SEM 7 di PSU. Okay, saya akan terangkan lebih mendalam mengenai taharah. Okay, taharah ini maksud dia ialah bersuci. Bersuci lah, itu kebersihan. Dari segi istilah syarak, dia bermaksud suci dan bersih daripada najis atau hadas. Jenis taharah ni ada dua jenis. Taharah hakiki dan taharah hukmi. Taharah hakiki itu iaitu perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan badan, pakaian dan tempat solat dari najis. Contoh, bila seseorang yang solat dengan memakai pakaian yang ada darah atau air kencing, maka tidak sah solatnya kerana ia tidak bebas daripada ketidaksucian hakiki. So dekat sini maksudnya, kalau pakaian kita ada kotor atau ada najis, kita tak boleh bawa pakaian pergi solat. So kita kena tukar dulu atau membersihkan pakaian tu, baru kita boleh laksanakan ibadah. Okay, taharah hakiki ini juga boleh dikenali sebagai boleh dikaitkan terbebasnya seseorang daripada najis. So taharah hukmi iaitu bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Contoh, seseorang tertidur tapi wudunya batal. Tetapi juga tidak ada kotoran pada pakaiannya. Namun dia wajib bertaharah ulang dengan cara berwuduk bila dia nak melakukan solat. Maksudnya kat sini bila dia tertidur dan wuduk dia terbatal, dia wajib untuk mengambil semula wuduknya untuk melakukan ibadah. Macam tu. Dan seumpamanya lah, kalau pakaian dia tidak ada najis, tapi dia wajib untuk mengambil wuduk semula. Okay, taharah hukmi ini juga didapati dengan cara berwuduk atau mandi janabah. Okay, ada dalil nakli tentang suruhan bersuci, iaitu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 11 yang bermaksud, dan ingatlah ketika dia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya. Okay, tujuan taharah ni ialah bagi membolehkan seseorang itu menunaikan solat dan ibadat-ibadat yang lain. So dengan adanya taharah ini, permasalahan contoh seperti yang saya bagi tahu tadi lah, macam nak solat ke apa kan, ada najis pada badan. So dengan taharah ini boleh menyelesaikan permasalahan itu. So soalan yang kedua, Adan tanya tadi, keprihatinan Islam terhadap taharah. Bagaimana keprihatinan Islam terhadap taharah? Sorry. Okay, kat sini saya bagi dua. Yang pertama, perintah berwuduk untuk mendirikan solat setiap hari beberapa kali. Ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuh muka kamu dan kedua belah tangan kamu hingga siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu hingga meliputi buku lali. Dari surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Dekat sini, menurut Imam Ibn Khatir, ayat ini menyeru untuk berwuduk ketika mendirikan solat, tetapi secara wajibnya kepada yang berhadas, sunat untuk orang yang suci dari hadas, kerana Nabi SAW berwuduk untuk setiap solat. Maksudnya di sini setiap kali masuk waktu solat baru, Nabi akan ambil wuduk. So contoh antara solat
Maghrib dengan Isyak kan dekat kan. So biasanya orang tak ambil wuduk lagi sekali. Tapi Nabi buat. Nabi ambil wuduk lagi sekali untuk solat yang seterusnya. Okay, yang kedua, dia saat supaya mandi pada keadaan tertentu. Ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan jika kamu berjunub, maksudnya berhadap buta, maka bersucilah, dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Dekat sini menurut Imam As-Suyuti, bersuci di sini membawa maksud mandi. Maksudnya bersuci itu, bersucilah kamu dengan membersihkan diri, iaitu mandi. Okey, seterusnya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tanggungjawab setiap Muslim kepada Allah ialah mandi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu dengan membasuh kepala dan badannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kat sini Imam Nawawi mengatakan para salaf dan khalaf juga para fuqaha meletakkan perbuatan mandi seperti di dalam hadis di atas merupakan sunnah mustahabah sahaja, serta tidak membawa kepada hukum wajib. So nak kata mandi ni wajib ke tak adalah nak kata wajib. Macam kalau wajib tu kan macam kena buat kan. So kenalah mandi untuk mensucikan diri, bersihkan badan. So bila kita bila kita berada di khalayak ramai, tak adalah orang jauh daripada kita. So mandi dan bersihkan diri. Okey, itu saja dari saya. Okay, saya ada soalan nak tanya. Kalau ada yang boleh jawab lah. Boleh tak bagi tahu jenis-jenis air suci yang boleh digunakan untuk berwuduk? Itu soalan saya. Saya volunteer boleh? Saya nak tanya, saya nak jawab. Okey, boleh. Boleh. Okay, sebelum tu saya nak kenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Izzal Fahmi bin Idahan Fendi dari kelas 7R di PSU. Okey, jenis-jenis air suci yang boleh digunakan wuduk. Okey, sebelum tu para fuqaha telah membahagikan jenis air kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah al-ma'ut tahur, yang merupakan air suci yang dapat menyucikan orang lain dari najis. Kedua adalah al-ma'ut tahur ghairil mutahhir, iaitu air suci bukan najis tetapi tidak dapat menyucikan sesuatu yang lain dari najis. Ketiga adalah al-ma'ut najas, iaitu air suci yang tidak suci alias najis dan tentu saja tidak dapat menyucikan perkara lain. Okey, selepas itu berdasarkan dalil yang ada, dia terdapat 9 jenis air yang dapat digunakan untuk air wuduk. Tapi saya ingin dapatkan terangkan 4 saja. Okey, yang pertama adalah menggunakan air salji ataupun ais. Berdasarkan doa iftitah yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika memulakan solat, baginda berdoa, "Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa sebagaimana pakaian disucikan dari kotoran. Dan ya Allah, sucikanlah kotoran-kotoran yang ada padaku dengan air salji dan air batu." Itu daripada ayat Al-Bukhari ayat 744. Okey, seterusnya adalah air Zam-Zam. Rasulullah SAW pernah meminta sebali air Zam-Zam, lalu baginda meminum air tersebut dan kemudian berwuduk dengan air tersebut. Itu adalah daripada Tamamul Minnah ayat 46. Okey, ketiga adalah air yang terkena najis. Okey, air terkena najis ni sebagai contoh, dia tidak terkena najis sepenuhnya. Dia air yang terkena najis tetapi warna, bau dan rasanya tidak berubah. Okey, Nabi Muhammad pernah bersabda tentang air perigi yang berada di dataran rendah yang selalu termasuk kotoran. Okey, baginda bersabda, sesungguhnya air perigi tersebut tidak ada menjadikannya najis. Okey, yang terakhir sekali adalah bekas air yang telah digunakan. Okey, sebagai contoh macam bekas air wudu ataupun bekas air mandi orang lah. Okey, air ni tetap lagi suci selama bukan air bekas mencuci najis. Hal ini berdasarkan apa yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas, bahawa salah seorang isteri Rasul mandi dengan jafnah. Okey, maksud jafnah ni adalah bekas yang berisi air. Kemudian baginda datang dan berwuduk ataupun mandi menggunakan air sisa dalam jafnah itu. Selepas itu isteri baginda bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, aku tadi baru selepas saja mandi junub." Maka Rasulullah bersabda, air tersebut masih lagi suci dan tidak najis. Okey, itu saja 4. Ada lagi apa soalan nak tanya?
Ada Izzat nak tanya. Boleh tak bagi tahu jenis-jenis najis yang ada? Najis yang ada? Boleh. Okey, jenis-jenis najis yang ada. Yang pertama adalah najis muhalazah. Okey, macam kita tahu najis muhalazah ni ada najis yang sangat berat. Okey, najis ni biasanya contoh najis yang datang daripada anjing dan juga khinzir. Hal ini berdasarkan daripada ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 145 yang mengharamkan dan menganggap bahawa khinzir adalah najis. Sebab khinzir, air liu, sentuh, pegang itu semua adalah najis. Okey, seterusnya adalah najis muakhafah. Najis ni termasuk dalam golongan najis yang ringan, yang sangat ringan. Najis di sini ada contohnya seperti air kencing bayi yang berusia bawah 2 tahun. Okey, hal ini ada juga disampaikan dalam hadis. Sesungguhnya ia pernah membawa, bagi dia pernah membawa seorang anak lelaki yang belum dapat lagi makan makanan yang pejal kecuali susu ibunya. Lalu anak yang didokong olehnya, lalu itu kencing di pakuannya. Time dokong dia terkena kencing air kencingnya. Kemudian beliau meminta air, lalu memercikkan air ke bahagian yang terkena kencing saja. Lalu beliau tidak membasuhnya. Kepada hadis riwayat Bukhari Muslim. Okey, yang terakhir sekali adalah najis sederhana, iaitu najis mutawasitah. Okey, biasa najis ni keluar dari kemaluan ataupun tubuh manusia dan juga haiwan. Hal ini bagaimanapun disampaikan di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata, telah dihalalkan 2 bangkai, iaitu ikan dan belalang, ataupun ada pun 2 darah, iaitu hati dan juga limpa. Daripada hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Selalu sangat lupa itu. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada rasanya. Tak ada ya? Boleh teruskan. Okey. Saya rasa boleh. Saya tambah lagi satu. Boleh saja ya? Okey, boleh? Boleh. Boleh ya? Okey, saya nak terangkan tentang mengusap 2 kuf. Okey, masuk kuf ni adalah kasut kulit yang menutupi kaki hingga ke buku lali. Hukum bagi menyapu kuf ni adalah satu keringanan yang harus bagi lelaki dan perempuan dalam semua keadaan, sama ada ketika musim panas ataupun sejuk, musafir atau mukim, ataupun ketika sihat ataupun sakit. Perbuatan ini adalah diganti membasuh kaki ketika berwuduk. Seterusnya ada satu hadis daripada Safwan bin Asal yang bermaksud Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kami supaya menyapu kaki kami apabila memakainya dalam keadaan bersih ataupun suci, selama 3 hari apabila kami dalam musafir, dan sehari semalam jika kami dalam bermukim. Tidak perlu mencaburnya dengan sebab buang air besar ataupun kecil ataupun tidur. Kami hanya perlu mencaburnya apabila berjunub sahaja. Okey, itu saja daripada saya. Okey, seterusnya saya nak bertanya tentang tayamum. Boleh siapa-siapa terangkan pasal tayamum? Boleh saya terangkan, Saudara Izzat? Boleh. Silakan. Boleh ya, Cik Aisyah? Okey, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Ashraf bin Abdul Manaf dari Semesta 7. Okey, saya dari kos pengurusan haji dan umrah. Hari ini anak nak menceritakan mengenai serba sedikit, iaitu tajuk taharah. Okey, dari tajuk taharah ni anak nak kaitkan 3 isu, iaitu tayamum, wuduk dan istinja. Okey, first, anak nak terangkan mengenai tayamum. Apa maksud tayamum? Tayamum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua belah tangan dengan syarat yang tertentu. Okey, maksudnya menggunakan debu tanah sekiranya tidak ada air dan mengikut syarat yang tertentu. Dan kedua, tayamum ini dilakukan bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau uzur air, dan ia adalah sesuatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syarak. Okey, maksudnya di sini, jika hendak melakukan sesuatu ibadah, tak kisahlah ibadah sunat, wajib atau sebagainya, perlulah menggunakan tayamum sekiranya berada dalam keadaan yang terdesak, iaitu berada yang dalam keadaan yang tidak mempunyai air. So, jika tiada air, boleh menggantikan dengan tayamum. Alright, seterusnya
Ana nak kaitkan mengenai dalil hadis pula, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya dijadikan bagi kita seluruh bumi tempat sujud dan tanahnya pula bahan bersuci ketika ketiadaan air. Okey, maksudnya di sini jika ketiadaan air, tanah juga boleh dijadikan sebagai debu untuk digantikan sebagai tempat untuk berwuduk, iaitu bertayamum. Okey, seterusnya boleh ke saudara Izzat menerangkan, memberi soalan kepada anak jika saudara Izzat tidak faham mengenai tayamum? Boleh. Okey, boleh tak kalau Ashraf tolong terangkan mengenai syarat tayamum? Okey, boleh saudara Izzat. Terima kasih kerana memberi soalan yang sangat baik. Okey. Sama-sama. Antara syarat-syarat tayamum yang perlu dilakukan, ana nak terangkan 4. Yang pertama, mengetahui masuk waktu solat. Untuk apa? Jika kita mengetahui masuk waktu solat, pastinya kita akan mengambil wuduk untuk beribadah atau bersuci untuk beribadah. Jika tiada keadaan air, maka bolehlah untuk bertayamum. Dan yang kedua, menggunakan debu tanah yang suci. Jika ketiadaan air, menggunakan debu. So, pastikan debu tersebut berada dalam keadaan yang suci. Dan seterusnya, menghilangkan najis dari terlebih dahulu. Jika debu tersebut mempunyai setepek najis ataupun najis yang terlalu banyak sangat, so kena pastikan najis tersebut bersih terdahulu, ataupun cari debu yang bersih untuk memudahkan kita untuk bersuci. Dan seterusnya, menentukan kiblat sebelum bertayamum. Maksudnya di sini, jika anda semua hendak melakukan tayamum, pastikan arah kiblat terlebih dahulu untuk melakukan ibadah, melakukan konsep tayamum ini. Okey, ada soalan lagi? Okey, saya nak tanya lagi, boleh tak Ashraf tolong terangkan rukun tayamum? Okey, rukun tayamum di sini anda nak terangkan ada 3. Yang pertama, niat. Niat seperti yang kita tahu, niat setiap melakukan sesuatu ibadah pasti dengan niat. Dan sambil kita niat, perlu melafazkan. Dan pastikan lafaz tersebut untuk apa? Jika untuk solat fardu, maka saja aku bertayamum untuk melakukan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Kita kena pastikan. Dan apabila seorang bertayamum dengan niat mengharuskan yang dia boleh melakukan beberapa amalan sunat dan yang bersama dengannya. Maksudnya bertayamum ni seperti yang saya cakap sebelum ni, tidak fokus kepada solat fardu dan wajib saja. Maka boleh dilakukan dengan segala amal ibadah yang lain. Jika sekiranya tiada ketiadaan air. Okey, nombor 2. Nombor 2, ana nak tunjuk sikit demonstration. Yang pertama, menyapukan debu tanah ke muka. Ini adalah salah satu cara untuk menggunakan tayamum. Okey, first ana nak terangkan menyapu debu ke muka. Yang pertama, pastikan debu di permukaan kawasan yang rata. Dan seterusnya, anda semua perlu tepuk tangan kedua belah tangan ke kawasan debu tersebut dan iriskan. Pastikan debu tersebut terjatuh. Dan lepas tu anda semua perlu menyapu ke seluruh kawasan muka dan pastikan semua keseluruhan kawasan muka ini kena dengan debu. Ini cara dia. Okey, dan seterusnya tangan. Bagaimana nak menggunakan debu dari menggunakan debu ke arah tangan. Okey, cara dia begini. Seperti yang anda tahu, tepuk dulu debu tersebut seperti mana yang kita buat untuk muka. Tepuk dulu dan iris. Dan pastikan tangan anda kena seluruh debu tersebut. Dan tangan tu pastikan dari gelangan tangan hingga ke siku. Okey, ni caranya. Tarik. Pastikan semua kena debu tersebut. Okey. Dan itu saja. Dan akhir sekali, mestilah tertib. Melakukan satu perkara tu mestilah tertib. Tak kisahlah ibadah apa pun, tapi mesti tertib. Okey, yang kedua. Tamatlah untuk isu tayamum. Okey, yang kedua nak terangkan wuduk.
Huduk, pengertian huduk pada syarak adalah membasuh atau menyapu anggota tertentu yang dimulakan dengan niat. Okey, sepertinya anda terangkan, setiap perbuatan ibadah mestilah melakukan dengan niat. Dan anda nak terangkan rukun-rukun huduk. Rukun huduk di sini ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh seluruh muka. Yang ketiga, membasuh dua tangan hingga ke siku. Dan yang keempat, menyapu sebahagian daripada kepala. Dan yang kelima, membasuh dua kaki hingga ke buku lali. Pastikan membasuh ke kawasan kaki tersebut hingga ke buku lali. Dan tertib air sekali. Okey, itu adalah antara rukun-rukun yang perlu dilakukan sewaktu mengambil wuduk. Okey, ada siapa yang nak tanya soalan mengenai wuduk ini? Okey, macam mana kalau tolong terangkan perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk? Okey, soalan yang amat baik. Terima kasih Saudara Rizal. Okey. Di sini anda nak terangkan bagi dua antara perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari aurat depan dan belakang. Okey, anda nak kaitkan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mazi. Hendaknya ia membasuh kemaluannya lalu berwuduk. Bukhari dan Muslim. HR Bukhari dan Muslim. Sedang keluar mani hukumnya tidak membatalkan wuduk kerana mempunyai kewajipan yang lebih besar iaitu mandi junub. Okey, maksudnya jika anda nak berwuduk, jika terkeluar air mani, pastikan mandi wajib terlebih dahulu dan perlu mengambil wuduk. Dan tidak perlu mengambil wuduk untuk menggantikan mandi wajib sekiranya terkeluar air mani. Okey, yang kedua, hilangnya akal kerana mabuk dan gila, perasan dan tidur. Ini berlaku jika seseorang tersebut mempunyai pemikiran yang tidak waras seperti gila, mabuk dan sebagainya. Okey, jika mabuk dan mabuk, gila dan sebagainya, memang tidak wajib untuk melakukan solat kerana pemikiran mereka tersebut tidak waras dan tidak berakal. Okey, anda nak kaitkan dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pingsan lalu sedar, maka beliau mandi. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Okey. Anda nak teruskan mengenai tajuk istinja, iaitu tajuk yang ketiga, istinja. Istinja bermaksud membasuh tempat keluar najis iaitu zakar, faraj dan dubur selepas membuang air kecil atau air besar. Hukumnya adalah wajib. Okey, jika anda semua berada dalam keadaan buang air besar, buang air kecil, mestilah bersuci dengan cara istinja. Okey, bahan untuk beristinja ialah air. Dan anda nak kaitkan mengenai Anas radhiyallahu anhu menceritakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar membuang air, aku akan bawakan untuk satu bekas air untuk beliau beristinja. Diharuskan juga menggunakan benda-benda kesat seperti batu, kertas dan sebagainya yang boleh menanggalkan najis. Banyak hadis menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja menggunakan batu. Okey, anda nak cerita kat sini, nak terangkan kat sini, jika ketiadaan air dalam keadaan yang terdesak ataupun anda berada di dalam keadaan hutan. So anda nak terangkan anta semua perlu mencari benda yang kesat seperti kertas ataupun batu untuk melakukan istinja. Faham tak? Gantikan batu tersebut untuk beristinja. Dia pun ada caranya. Macam mana caranya untuk memastikan untuk beristinja. Okey. Boleh Saudara Izzat tanya mengenai soalan-soalan tajuk istinja ini? Okey, boleh tak terangkan syarat-syarat istinja dengan benda kesat? Okey, anda nak terangkan mengenai syarat-syarat istinja. Okey, terima kasih Saudara Izzat kerana memberi soalan yang sangat baik. Okey. Namun jika hendak beristinja dengan benda-benda kesat tanpa menggunakan air, mestilah memenuhi syarat yang di bawah. Okey. Yang pertama, anda nak menceritakan mengenai hendaklah dengan sekurang-kurangnya 3 kali sapuan. Dan tidak boleh kurangnya darinya. Salman radhiyallahu menceritakan Nabi Muhammad SAW menegar dari beristinja kurang dari 3 batu, yakni batu jika 3 kali sapuan tidak mencukupi, wajib ditambah dan sunat tambahan itu ganjil 5, 7 dan sebagainya. Okey, maksud di sini jika anda yang nak hendak beristinja dengan menggunakan batu, pastikan anda membersihkan dengan sebanyak 3 kali
kalau sekiranya ada najis tersebut setelah membuat 3 kali, kalau anda nak tambah jumlah boleh, tapi dengan kiraan ganjil seperti 5 dan 7, sehingga pastikan bersih dan suci. Dan nombor 2 syaratnya ialah hendaklah najis tidak melepasi papan punggung atau hafsyah lah. Dan jika najis meleleh melepasi kawasan tersebut, wajib istinja dengan air. Okey, jika kawasan punggung anda tidak bersih dengan menggunakan batu ataupun benda-benda yang kesat, pastikan anda menggunakan air untuk bersih dan sucikan kawasan punggung tersebut. Untuk apa? Memudahkan untuk kita beribadah. Okey, yang ketiga, hendaklah sebelum najis kering. Jika najis telah kering, wajib istinja dengan air. Pastikan najis tersebut berada dalam yang kering untuk menggunakan batu ataupun benda yang kesat sekiranya untuk istinja. Ataupun kalau tak basah, kalau basah lembab, anda semua perlu menggunakan air untuk bersuci. Okey, yang keempat, bahan yang digunakan hendaklah bersih dan kerena. Sifatnya hendaklah boleh menanggalkan najis, iaitu terlalu licin atau terlalu kasar, kerana tujuan istinja ialah untuk menanggalkan najis. Maka hendaklah bahan yang digunakan boleh memenuhi tujuan tersebut. Okey, yang kelima, nak terangkan bahan yang digunakan bukan dari makanan manusia atau jin seperti tulang. Kata Nabi SAW, jangan kamu berstinja dengan tahi binatang dan juga dengan tulang, kerana ia adalah makanan saudara kamu dari kalangan jin. Okey, Ana nak terangkan mengenai ini. Okey, maksudnya jika ketiadaan alat istinja, janganlah menggunakan barang-barang haiwan dan sebagainya. Pastikan menggunakan batu dan benda-benda kesat yang lain. Okey, itu saja daripada Ana. Terima kasih kepada pemberi-pemberi soalan kerana banyak menanya kepada Ana. InsyaAllah itu saja daripada Ana. Sekian, terima kasih. Okay, baiklah. Yang seterusnya dalam fiqh taharah ni, yang paling basic sekali ialah mandi wajib. Mandi wajib adalah yang paling penting sekali dalam kehidupan seorang Muslim. Sebelum itu, nama saya Amir Muhammad Ukail bin Haizul, daripada kelas DPSU 7R. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai mandi wajib dalam fiqh taharah ni. Mandi wajib diberi maksud dari segi bahasa, dalam bahasa Arab dia al-ghuslu, iaitu yang bererti mengalirkan air pada sesuatu. Dari segi istilah pula, meratakan air ke seluruh badan dengan cara yang tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Okey, kewajipan mandi wajib ini berdalilkan dengan nas Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junuban fattahharu, maka dan jika kamu junub maka mandilah. Jadi apa perkara-perkara yang menyebabkan mandi wajib? Mandi wajib dalam nas, mandi wajib adalah asas dalam dalam kesucian kehidupan seorang Muslim. Tanpa mandi wajib yang sah dan sempurna, solat dan ibadah kita yang lain tak akan diterima oleh Allah. Semua ibadah-ibadah kita tak akan diterima oleh Allah. Oleh itu, yang penting untuk kita beri perhatian serius mengenai perkara ini. Terdapat beberapa perkara yang mewajibkan kita untuk mandi wajib. Baiklah, yang pertama, bersetubuh, iaitu berjima', sama ada keluar mani ataupun keluar air mani ataupun tidak. Diriwayatkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, apabila bertemu dua khitan ni berarti dua kemaluan, iaitu kemaluan lelaki dan wanita, maka sesungguhnya wajib mandi. Riwayat Ibnu Majah. Yang keduanya ialah keluar air mani secara sengaja ataupun tidak. Ini bagi lelaki lah. Yang ketiga, mati selain dengan mati syahid. Yang keempat, suci daripada haid bagi wanita, bagi semua perempuan. Yang kelima, wiladah, iaitu bersalin.
Dan yang keenam, suci daripada nifas. Nifas ni darah yang mengeringi selepas bersalin. Dan yang terakhir sekali ialah orang yang memeluk Islam. Okey, kita kena tahu juga apa rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib ni senang je. Ada 2 je. Yang pertama iaitu niat. Niatnya nawaitu rafa'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Yang berarti saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Dan yang keduanya, meratakan air ke seluruh badan. Ni contohnya kalau lelaki ataupun yang perempuan rambut dia panjang, yang ikat rambut dia, ikatan rambutnya hendaklah dibuka supaya air kena seluruhnya, seluruh rambut-rambutnya semualah. Di sini saya tunjukkan jika seorang itu mandi wajib secara ala kadar, bolehkah seorang itu ulang mandi wajib itu untuk benar untuk pastikan benar-benar sah mengikut kaedah usul fiqh, al-yaqinu la yazulu bisyak. Maksudnya keyakinan tidak akan terangkat dengan syak. Kaedah fiqh ini menunjukkan bahawa jika kita terdapat suatu perkara yang menunjukkan bahawa suatu hukum asal itu terbatal, ia kekal pada hukum sebelumnya. Para ulama tidak menetapkan bahawa perbuatan mengulangi mandi itu merupakan satu perkara yang disunatkan. Bahkan para fuqaha Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahawa ini tidak disunatkan dan makruh daripada Imam Hanafi. Ini kerana jika mandi tersebut sudah sah dengan melaksanakan kesemua fardunya, maka tiada perkara bagi seseorang itu untuk mengulangi lagi. Okey, saya dah selesai untuk menerangkan ni. Ada apa-apa soalan? Ashraf. Saudara Ashraf. Boleh saya tanyakan soalan? Ya. Okey. Soalan yang pertama, saya ada 2 soalan Saya ambil soalan pertama. Boleh saudara Amir jawab? Okey. Yang pertama, adakah wajib mandi jika perlu berlakunya keguguran? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang bersalin normal, bila masa kena mandi wiladah? Setengah orang cakap tak perlu mandi. Mandi selepas habis nifas. Bolehkah saudara Amir menerangkan satu persatu daripada soalan-soalan ini? Dipersilakan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih jawapan pula soalan yang saudara Ashraf bagi ke tadi. Okey, saya gabung jawapan bagi kedua-dua soalan Ashraf bagi tadi. Okey, wiladah kita tahu bermaksud kelahiran anak, termasuklah keguguran. Sekalipun hanya berupa segumpal darah ataupun segumpal daging. Ini dikiaskan menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Mengikut satu riwayat darinya, wanita yang melahirkan anak atau keguguran wajib mandi jika ditakdirkan tiada darah nifas yang keluar. Ini kerana kias daripada air mani. Anak atau janin adalah air mani yang telah menjadi kanak-kanak. Keluarnya anak dari atau janin dari faraj dapat diumpamakan seperti keluar air mani darinya, maka wajiblah mandi. Namun jika ada darah nifas yang keluar selepas kelahiran atau keguguran tersebut, maka hukumnya tertakluk pada hukum wanita yang kedatangan nifas, dan ia hendaklah menunggu hingga kering darah nifasnya barulah mandi. Okey, itu saja yang saya boleh menerangkan jawapan dia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah dalam mengamalkan syariat agamanya dengan sebaiknya. Amin. Terima kasih saudara Amir.
Okay, terima kasih kepada yang telah menghuraikan tentang bab-bab kecil dalam taharah ni. Okey, saya nak ambil sedikit masa. Saya nak terangkan berkenaan dengan haid, nifas dan istihadah. Seperti yang kita tahu, haid ni ialah darah kotor yang keluar daripada kemaluan wanita dalam masa kurang daripada 14 hari. Manakala darah nifas ini pula ialah darah yang keluar selepas darah haid. Dia masih 15 hari lebih 15 hari ke atas. Manakala darah istihadah ini pula ialah darah istihadah ialah darah yang disebabkan penyakit atau kerosakan yang berlaku pada saluran darah di kawasan hujung rahim yang keluar dalam tempoh haid dan nifas. Terdapat jenis istihadah jika dilihat dari segi tempoh. Yang pertama, Rasanya pegang mic tu kot. Pegang mic. Kurang daripada tempoh haid minima, iaitu kurang daripada sehari semalam. Yang kedua, melebihi tempoh haid lebih 15 hari. Yang ketiga, sebelum didatangi haid dan selepas putus haid. Yang ini menopause. Yang keempat, melebihi tempoh maksima nifas, iaitu melebihi 60 hari. Yang keenam, melebihi kebiasaan tempoh bagi haid dan nifas serta melampaui tempoh yang paling lama bagi kedua-dua. Okey. Kalau perempuan kalau dia datang haid ataupun keluar darah nifas, dia diwajibkan untuk mandi wajib. Sebagaimana keterangan dari Dan suara kuatkan sikit Dan. Sebagaimana keterangan dari hadis sahih yang berbunyi, hadis riwayat sahih yang berbunyi, Aisyah radhiyallahu an bahawa Fatimah Abi Jash sedang istihadah lalu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya, sekiranya darah haid ia darah hitam yang diketahui, yakni warnanya warna merah gelap. Betul ke? Kalau saya silap, tolong betulkan. Jika begitu, tinggalkan solat, dan kalau telah selesai maka mandilah dan bersolatlah. Sunat Durukuti kitab Al-Haid. Tapi jangan kata kalau perempuan ni datang haid dia tak boleh nak buat ibadah. Dia ada ibadah-ibadah yang khusus yang boleh wanita dalam haid ni buat. Contoh dia seperti berzikir, berdoa, beristighfar, mendengar bacaan Al-Quran dan menghadiri majlis ilmu. Manakala amalan yang haram ataupun yang dilarang ialah bersolat, berpuasa, tawaf dan membaca Al-Quran. Okey. Saya nak tambah, ada apa-apa soalan tentang haid dan nifas? Ada siapa tu nak tanya? Baiklah, saya nak tanya Azan, soalan yang berkaitan haid dan nifas ni. Yang pertama, bagaimana hukum wanita sedang haid tidur dengan suami itu bercumbu ke? Yang kedua, betul ke tentang dakwaan wanita yang sedang dia datangi haid tidak boleh memotong kuku, gunting rambut dan lain-lain? Macam mana ya? Jawapan dia? Boleh, saya boleh terangkan insyaAllah. Yang soalan pertama tadi, boleh ke perempuan haid dia tidur dengan suami? Yang ini kira macam bercumbu lah ya, ataupun berbuat apa-apa yang menggairahkan. Okey. Suami dan isteri yang tidur dibenarkan untuk melakukan perkara-perkara yang lain dengan pasangannya kecuali bahagian antara pusat hingga lutut. So dia tak boleh sentuh daripada pusat hingga lutut sebab masa tu kan perempuan tengah haid. Ia di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Ummu Salamah qalat itu wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khamilati fansaltu fa kharajtu minha fa akhadtu thiyaba idaiti falibistuha fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anfistu qultu na'am fad'ani fa adkhalani ma'ahu fi khamilah. Qalat wa haddani anna
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana wa huwa sha'imun wa kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min janabah. Bahawa Ummu Salamah berkata, saat aku berada dalam satu selimut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perlahan-lahan aku keluar daripada selimut untuk mengambil pakaian haid, contoh macam pakaian untuk perempuan macam tiga haid macam lampin apa. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apakah kamu sedang haid? Aku jawab ya. Beliau lalu memanggil dan mengajakku masuk dalam selimut. Zainab berkata, Ummu Salamah menceritakan kepadaku bahawa Nabi SAW juga menciumnya saat beliau sedang masuk. Ummu Salamah berkata, aku pernah mandi junub dalam satu perjalanan bersama Nabi SAW. Sahih Bukhari, Kitab Al-Haid, Bab An-Naumi Ma'al-Haid, jilid 1. So, kalau perempuan ketika haid ni, kalau lelaki dia dalam keadaan yang ingin untuk membuat persetubuhan, maka boleh melakukan, tetapi dalam cara yang lain. Contoh diorang bercium atau lain, dia tak boleh sentuh bahagian daripada pusat hingga lutut. Okay, so Dan suara tak dengar Dan soalan yang kedua tadi, betul ke perempuan yang datang haid ni tak boleh memotong kuku atau mencukur bulu dan sebagainya kan? Betul? Betul. So jawapan dia, dakwaan tersebut adalah tidak benar. Ianya diharuskan kepada wanita yang sedang haid untuk mencukur bulu diorang, ataupun pergi ke pasar walaupun dalam keadaan tidak berwuduk. Ini dalam dalil Alki anka sya'ral kufri waqtatin. Maksudnya, hilangkan darimu rambut kekufuran dan bercukurlah. Sunan Abi Daud, Kitab Taharah, Bab fi al-rajul yusbiku fa'yu'maru. Seeloknya rambut seeloknya. Lepas tu dakwaan yang mengatakan perempuan ni tak boleh bercukur, dia tidak mempunyai hujah yang boleh pegang dakwaan tu. So dakwaan yang pasal perempuan tak boleh cukur tu memang tak betul. Untuk rekaan orang-orang netizen biasalah suka dengki, melainkan cepat dengki. Macam tu lah. Okay, setakat tu je lah. Ada lagi soalan ke berkaitan ni atau bab-bab ni? Kalau ada sila juga. Tak ada. Itu juga. Kalau tak ada, cuba dengan bab taharah. Sebab taharah ni yang penting dalam kehidupan seharian kita, lagi-lagi dalam kita untuk menunaikan ibadat. Sebab ibadat, kalau kita nak menunaikan ibadat mesti dalam keadaan bersuci. Tapi ada ibadat Dan pegang yang kita pegang. yang kita tak boleh bersuci. Macam solat kita kena bersuci sebab kita nak kepada Allah kan. So kita kena tempat suci, pakaian suci, diri bersuci. So bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Kerana Islam adalah agama fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal selaras dengan fitrah manusia. Sebab Islam kan syumul ni kan syumul bersih. Dalam hadis, dalam Al-Quran pun ada cakap, dalam hadis dia cakap an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sesungguhnya setengah daripada iman. So bersihlah kamu, hati semua boleh. Faham? Ada apa-apa soalan? Kau ada nak tambah-tambah sikit? Okey. Tak ada tu je. Itu juga. Terima kasih. Terima kasih.